Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, dalam YouTube channel aku dapat satu komen yang minta untuk aku buat sedikit review atau ulasan kenapa Nissan Almera ni kurang mendapat perhatian dan kurang nampak di atas jalan raya lah, senang cakap Okey, kalau korang nak tahu apa mungkin sebabnya, okey, berdasarkan aku punya pemerhatian, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe dulu YouTube channel ni sebelum aku mulakan sebentar lagi. Okay guys, jadi hari ni aku nak bincangkan kat korang ataupun nak kongsi sikit lah berdasarkan aku punya pandangan atau kefahaman tentang kenapa Nissan Almera ni gagal untuk mendapat tempat dalam pilihan orang nak beli kereta, termasuklah aku. Okay, aku tak tahu pernah cerita kat korang ke tak sebelum ni. Okay, sebenarnya dulu masa 2016 sebelum aku nak beli Honda City GM6 tu, sebenarnya aku dah letak booking untuk beli Nissan Almera. Okay, pada masa tu aku lihat untuk cari sebuah kereta yang dalam bajet aku, dalam bulanan 800 macam tu time tu. Jadi aku nampak Almera ni adalah pilihan yang agak murah lah pada masa tu, sebab harga permulaan dia pada masa tu adalah 66,000 sehingga 89,000. Okay, 66,000 untuk dapat sebuah kereta import Jepun. Okay, pada aku harga tu sangat kompetitif. Okay, tapi kalau kita tengok pula, itu adalah varian yang paling rendah Okay, kalau kita pergi ke varian yang sedikit tinggi, dia jadi lebih tinggi daripada kereta-kereta lain yang ada dekat pasaran pada masa tu lah. Okay, sebab pada masa tu Honda City bermula dengan 75 hingga 90, Vios bermula 73 hingga 93. Okay, sedangkan Almera 66 hingga 89. Okay, walaupun dia punya low spec tu rendah 66, kemudian dia punya spek pertengahan tu lebih kurang dengan spek low untuk model Vios dan juga City. Okay, dan kemudian aku esoknya aku terus pergi ke Honda untuk buat booking. Okay, jadi itulah pengalaman aku nak ambil Almera. Okay, dari segi spesifikasi Almera ni harga dulu lah. Okay, harga Almera ni bermula dengan varian VL 79.9 80K untuk generasi kedua ni. Kemudian VLP 85.7 dan VLT 91.3 dia punya harga Okey, untuk perbandingan, City bermula dengan 74. Okey, Vios bermula dengan 74 juga. Okey, Almera bermula dengan 79. Okey, disebabkan low spec Almera ni lebih tinggi dalam 5,000, kesannya bila orang nak beli, orang nampak daripada aku ambil Almera, biar aku ambil City atau Vios. Okey, sebab tu kenapa Almera generasi pertama masih lagi dijual, kerana itu memberi option kepada orang untuk beli. Okey, kalau kau rasa tak mampu nak beli VL punya Almera turbo ni, kau boleh ambil Almera lama. Okey, tu dia bagi option. Sebab tu lah kenapa model Almera lama ni masih lagi dijual di pasaran. Okey, untuk varian VLP pula pertengahan, okey, dia 85, Vios City 81, Vios 82. Manakala VLT, okey, Almera 91, Vios City 86 untuk V, dan Vios G untuk 87. Jadi untuk semua spek ni, okey, Almera berada pada kedudukan yang semua mahal. Okey, kita kena faham Almera ni bukannya Nissan ni ataupun Almera ni bukanlah satu model yang orang terkejar-kejar nak beli. Okey, dia adalah pilihan ketiga. Senang cakap lah, jujur cakap, kalau kau cari sebuah kereta sedan segmen B, Almera ni adalah pilihan ketiga. Betul tak? Mesti kau tengok City dululah, Vios dululah. Okey, lepas tu ketiga ni pun nasib-nasib. Kalau orang fikir apa kata ambil Mazda tu. Okey, baru mungkin Almera. Jadi kau akan nampak macam kenapa pilihan ketiga harganya lebih mahal daripada pilihan pertama dan pilihan kedua. Okey, itu sebenarnya dari harga. Sebenarnya belum masuk lagi nak cerita spesifikasi je sebenarnya kan. Okey, dengan 1.03 silinder 999cc, ianya menghasilkan 100 PS atau tak silap aku 97 HP horsepower dengan 150
Nm. Okey, dari sini Nm ni sebenarnya torque dia ni lebih tinggi lah daripada Vios dan juga City, tak silap aku, sebab Vios 140, City 145 tak silap aku. Sebab kita faham enjin turbo ni dia punya torque memang tinggi, dan dia menggunakan tangki 35 liter dengan jarak yang boleh ditempuh dalam 1 km adalah 18 km untuk 1 liter, dan boleh satu tangki 35 liter tu boleh pergi 650 km mengikut Nissan punya claim. Okey, kalau ikutkan dia punya ni bersamaan dengan Vios punya tangki penuh 600 plus tu, okey, dengan 42 liter. Okey, tangki dia walaupun kecil 35, tapi dia boleh pergi sehingga 650 mengikut claim yang dibuat oleh Nissan. Okey, menggunakan CVT Xtronic, okey, yang dibekalkan oleh Nissan memang guna Xtronic. Okey, dari segi ciri keselamatan sebenarnya Nissan membekalkan sistem keselamatan. Kalau Honda ada Safety Sense, kalau Toyota ada kalau Toyota ada Toyota Safety Sense, kalau Honda ada Honda Sensing, Nissan dipanggil NIM, Nissan Intelligent Mobility. Okey, dekat situ ada IFCW, ini macam pre-collision system pada Vios. Kemudian dia ada IFEB, okey, ni mungkin brake assist, okey, ni macam pre-collision system punya lah, senang cakap. Kemudian ada IAVM, iaitu 360 punya kamera yang boleh tengok keliling, dan ianya hanya untuk spek tertinggi. Okay, kebanyakannya Nissan ni ciri keselamatan dia ni hampir menyamai Toyota Safety Sense, dan juga mungkin Honda Sensing. Okay, Honda Sensing tu dah terlalu tinggi lah untuk variant RS kan. Kalau untuk TSS ni dia dah sama, tapi hanya untuk variant tertinggi saja ada benda tu. Okay, kemudian dia ada RCTA, sama juga dengan Vios, satu penggera untuk lintasan trafik belakang. Untuk variant tertinggi juga ada 6 airbag, sedangkan Vios ada 7. Okey, 6 airbag ni pun hanya untuk 2 variant tertinggi. Untuk variant B hanya ada 2 airbag saja. Dan ada blind spot monitoring, itu pun untuk variant VLT saja. Kau nampak dia punya spek tu yang lengkap ni hanya untuk VLT, iaitu variant tertinggi. Yang pertengahan pun tak ada untuk, sedangkan macam blind spot monitoring tu macam simple je kan. Okey, tapi tetap tak dapat juga. Okey, tapi dia ada cruise control yang tak ada pada semua model Vios, tapi itu pun pada VLT saja. Okey, variant yang tertinggi saja. Okey, kemudian dia punya bonnet size adalah 482 liter. Aku rasa lebih kurang dengan Vios. Okey, City besar sikit dalam 520 macam tu. Kemudian dia ada 360 camera, sama juga dengan Vios, tapi City tak ada, tak silap aku. Okey, kemudiannya ada pengesan, dia punya 360 ni ada pengesan objek bergerak. Okey, moving lah. Okey, sensor. Sebenarnya macam aku tak pasti sama ada Vios ni ada ke tak moving tu, tapi dia dekat DRL pula. Okey, dia punya decoder rakaman ni boleh detect. Okey. Dan yang last kali, sebenarnya rupa paras Nissan Almera ni sangat cantik. Serius, jujurnya pada aku, ianya aku dah tengok depan-depan, dia sangat cantik, sangat moden. Depan dan belakang nampak compact. Okey, kalau aku tengok autobus, dia kata tanpa bergerak pun dah tahu dah nampak laju. Okey, aku rasa macam betul, sebab nampak sangat sporty. Berbanding dengan Vios dengan City, ianya sangat sporty, dan dalamnya sangat cantik dan sangat kemas, dan feel dia sangat mewah sebab dia ada 2 tone. Okay, pada aku Almera ni menang kat situ. Dia ada rupa, dan dia rupa dalam dan rupa luar dia sangat menarik dengan enjin turbo. Okay, itu aku rasa penawaran yang agak menarik lah untuk Nissan Almera ni. Okay, alright. Jadi kita tengok pula sebenarnya apa yang mungkin menyebabkan orang tak beli Almera ni. Okey, pertama pada aku harga resale value dia ada masalah. Okey, bukan masalah, kadang ianya persepsi orang saja. Okey, tak pasti sebenarnya betul-betul bermasalah ataupun dia hanya persepsi. Okey, aku dah buat sedikit kajian sikit. Aku tengok kat Mudah. Okey, aku bandingkan harga Almera terpakai City dan Vios untuk tahun 2017. Okey, pada tahun 2017, kalau korang nak beli Almera pada hari ini,
boleh dapat serendah RM30,000 hingga RM45,000 dalam laman web mudah. Okey, manakala City harga paling cantik sekali sebenarnya antara ketiga-tiga ni iaitu 49, bermula dengan 49 hingga 70,000. Okey, 49 hingga 70,000. Manakala Vios bermula dengan 47. Okey, kalau City 49 dia bermula dengan 47, tapi Vios dan City sama. Last dia 70,000, harga tahun 2017. Okey, nampak kat sini agak banyaklah beza. Harga permulaan Almera tu dengan City dan Vios ni lebih daripada 15,000 beza harga. Okey, maksudnya jatuh harga tu agak banyak. Okey, tapi orang mungkin akan kata, yalah, Almera jual murah kan. Okey, betul. Yang paling rendah 66,000 pada masa tu. Okey, Almera ni jual pada tahun 2012 dengan harga 66,000 sehingga 89,000. Manakala City dijual pada tahun 2014 dengan 75,000 hingga 90,000. Okey, manakala Vios dijual pada 2013 73,000 hingga 93,000. Okey, kalau kau tengok Vios dan Vios, Almera dan City untuk basics punya harga 66, 75, 73. Kat situ sebenarnya beza harganya adalah antara 8 ataupun 7 hingga 9,000 je. Tapi bila resale value dia boleh jadi 19,000. Okey, boleh jadi 17,000. Okey, padahal gap masa harga baru ni 9,000 paling tinggi dengan City. Okey, hanya 7,000 beza dengan Vios. Tapi harganya hari ini kalau nak beli yang 2017, okey, berbeza 17,000 dengan Vios dan 19,000 dengan City. Okey, jadi ini aku rasa bukan persepsi, ini memang betul harga resale value kereta Almera ni memang rendah untuk model Almera generasi pertama. Generasi kedua aku tak pastilah. Okey, kita pun tak boleh nak agak. Okey, sebab dia adalah turbo. Mungkin ada setengah kereta bila dia dah jadi second, dia akan jadi lebih bernilai daripada harga masa baru. Sebab masa aku, orang tak minat beli kereta baru tu sebab dia mahal, tapi orang nak enjin turbo, tapi orang tunggu dia jadi second baru orang beli. Ada juga macam tu. Okey, pertama adalah harga resale value-nya yang relatif jatuh teruk. Okey, yang kedua pada aku adalah faktor Nissan ni, faktor Almera ni kurang laku adalah jenama Nissan tu sendiri. Okey, kita tahu yang orang sekarang suka Honda. Okey, Honda ni dia berjiwa muda, berjiwa rugged, ranggi, dan orang-orang muda suka. Sebab segmen B ni kalau ikutkan yang membeli segmen B adalah eksekutif muda ataupun orang yang berkeluarga kecil. Itu adalah sasaran untuk segmen B. Ataupun orang yang dah agak dewasa, okey, yang ekonomi dah start stabil, boleh beli kereta import. Okey, jadi orang akan beli segmen B, sedan, import. Okey, jadi bila Honda berjiwa muda, dia dapat tarik orang muda beli. Okey, manakala Toyota ni pula dia lebih dewasa sedikit dan matang sedikit, dan dia akan jadi kereta yang dibeli oleh orang yang mungkin sebelum ni menggunakan kereta jenama Malaysia, kemudian ekonominya dah stabil, mungkin umur dah 30 lebih, 40 dah stabil, dia pun nak beli kereta import. Okey, dia mungkin ambil Toyota. Mungkin lah, tak semua, ini dalam andaian je. Okey, jadi jiwanya mungkin sesuai dengan Toyota. Okey, kalau yang Honda agak muda, Toyota mungkin lebih dewasa. Nissan ni pula dia boleh dikategorikan kereta orang tua ataupun kereta yang desainnya sedikit membosankan. Ini bukan merujuk pada Almera yang baru, ia sebenarnya merujuk kepada jenama Nissan tu. Kalau kau beli Nissan, kau beli kereta apa? Beli kereta Nissan, mindset orang yang dengar tu akan macam, kenapa ambil Nissan? Dia akan macam query lah kan, kenapa korang ambil Nissan, tak ambil Honda, tak ambil Toyota? Okey, contoh kalau kau kata kau nak beli sebuah SUV, kenapa kau ambil X-Trail? Kenapa kau tak ambil CR-V? Kenapa kau tak ambil Mazda CX-5 yang harganya sama? Kan pelik kan? Okey, kalau kau ambil segmen B, kenapa kau ambil Almera? Kenapa kau tak ambil City? Mesti orang akan gitu, kenapa tak ambil Vios? Okey, dia jarang kalau orang beli City, orang jarang pertikaikan kau. Kenapa kau ambil City tak ambil Almera? Mesti orang akan cakap kenapa tak ambil Vios. Jarang orang cakap kenapa tak ambil Almera. Okey, begitu juga dengan
segmen D ke segmen C. Contoh kau beli Sylphy, Nissan Sylphy, kenapa kau beli kalau second tu aku faham sebab harganya dah jatuh teruk, orang mungkin boleh beli. Tapi yang baru selalu orang kata kan orang beli, paling kurang beli Civic ataupun Altis lah kan. Kalau beli Altis pun orang petikai, kenapa tak beli Civic je mesti gitu kan. Okay, jadi jenama Nissan ni ada aura tua sikit dan boring lah, senang cakap. Terutamanya pada era sebelum dia memperkenalkan B-Motion tu. Okay, walaupun sebenarnya Almera ni adalah model yang sangat cantik, sangat bergaya dan sangat sporty luar dalam Okay, kemudiannya tadi aku dah sebut tentang harga Almera. Okay, kenapa Almera generasi pertama ni sangat laris di pasaran Malaysia? Tak adalah laris sangat, juarannya agak baik di pasaran Malaysia kerana ianya adalah sebuah kereta sedan segmen B import budget tau. Okay, jadi dia dah terlekat dengan konsep budget ni, kereta murah import. Jadi kesannya reputasi tu dibawa untuk Almera yang ni, dan orang macam satu tak boleh terima lah. Okay, dia punya harga yang tiba-tiba dah mahal, yang kemudiannya orang akan anggap macam lekeh sikit sebenarnya. Maaf lah aku cakap, orang akan cakap apa Nissan ni, orang akan cakap macam gitu. Okay, alright. Walaupun sebenarnya Nissan sekarang dah berubah bentuk, dah cantik, dah ranggi, tapi kemudiannya masalah kat harga pula. Okay, ada tak senarai harga? Okay, ada nanti saya mengangkat harga. Okay, ketiganya orang mungkin yang skeptical tentang enjin dia. Okay, iaitu enjin 3 silinder. Yang semua orang tahu enjin 3 silinder ni bergegar, sebab dia tak stabil. Okay, sebab 3, kalau 4, kereta yang biasa ni 4, dia seimbang, pusingan dia seimbang dan dia kurang gegaran lah. 3 ni macam mana nak buat 3 benda yang tu supaya tak bergegar. Okay, itu sebenarnya berat macam X50 jugalah. Okay, memang bila aku dah pergi tengok Nissan ni sendiri dulu, dan aku pernah tengok X50 juga masa enjinnya hidup, memang gegarannya halus. Tapi apa yang menyebabkan gegaran tu halus adalah dia punya penyerap hentakan tu lah kan, damper ke apa kan. Lama-lama mungkin akan haus lah. Okay, kemudian korang akan fikirkan untuk servis benda tu. Okay, untuk 3 silinder ni mungkin kerana dia bergegar lah. 3 silinder enjinnya. Yang keduanya, enjin berkuasa 1.0 turbo ni hanya menghasilkan 100 PS saja, sedangkan Vios yang 1.5 tu menghasilkan 107, manakala City 121 PS. Jadi dengan kuasa yang sedikit rendah ni menyebabkan orang akan skeptikal lah untuk membeli Nissan walaupun dia sebut turbo. Okay, berbeza pula. Okay, dan kemudiannya turbo pula, orang akan turbo ni tak banyak masalah ke, tak banyak isu ke, tak banyak servis ke. Okay, dan itu pula adalah enjin yang agak baru lah untuk pasaran Malaysia. Ada spare part ke? Okay, orang fikir macam gitu. Okay, mungkinlah 5 tahun kan ada warranty, apa nak fikir spare part kan semua. Okay, tapi orang mungkin fikir macam tu. Okay, seterusnya adalah nombor 4, berkaitan dengan CVT. Okay, berkaitan dengan CVT, semua kereta sekarang kebanyakan guna CVT. Okay, mempunyai rekod yang tak cukup cantik lah untuk di pasaran Malaysia ni. Sebab selalunya berhadapan masalah ni adalah model X-Trail ataupun Serena. Okay, aku sebelum ni pun follow grup X-Trail dan juga Serena. Aku terutamanya Serena lah. X-Trail aku tak follow sebab tak ada target untuk beli SUV segmen C. Tapi aku target untuk beli Serena sebenarnya sebelum ni. Okay, jadi bila aku follow, aku dapati bahawa banyak masalah ataupun aku dengar baca berkaitan dengan masalah CVT pada enjin, pada Xtronic ni sebenarnya. Aku tak pasti yang CVT yang Almera ni yang terbaru, yang termaju ataupun masih yang lama, tapi reputasi yang tak baik tu orang masih ingat. Okay, jadi orang takut untuk mencuba, untuk ambil risiko. Sebab kau ambil risiko untuk 9 tahun punya benda yang kau perlu bayar, rosak pun kau tetap kena bayar, dan harga resale value-nya mungkin lebih rendah. Kalau kau tolak 5 tahun mungkin kau perlu top up lagi. Jadi itu yang menyebabkan orang tak nak ambil Almera ni. Kemudiannya kelima adalah kualiti. Aku dah cakap tadi, aku dah follow Serena punya group sebenarnya untuk beli. Sebab aku tengok tak ada pilihan. Serena ni menguasai segmen B punya MPV segmen C ni sebab dia tak ada kompetitor lain yang
import baru. Okay, yang ada mungkin Voxy ataupun Stepwagon, Honda tu pun recon, harga lebih kurang. Okay, jadi pada aku baik orang ambil Nissan. Jadi aku dah survey juga sebab aku tengah cari juga MPV pada masa tu, dan aku dapati banyak masalah dengan kualiti yang simple-simple lah, yang macam ngarut pun ada. Okay, masalah CVT, kadang-kadang ada masalah yang kalau masuk dalam grup tu aku nampak banyak lah masalah kereta ni. Aku rasa macam tak sanggup lah nak melayan kereta ni, sebab aku nak cari kereta yang bagi aku tenang. Aku beli kereta family untuk menyenangkan family aku, bukannya untuk menyebabkan semua orang berhadapan dengan masalah risiko mak rosak ke tengah jalan ke apa ke. Jadi tak nak pening kepala lah, senang cakap. Okay, jadi kualitinya ada sedikit, QC controlnya mungkin ada sedikit masalah lah. Jadi itu menyebabkan orang kurang yakin dengan produk-produk Nissan ni. Okay, mungkin dari segi quality control atau pembiayaan binaan dia lah. Okay, jadi kalau aku cadangkan, kalau korang nak beli satu model tu, follow dia punya Facebook page atau group. Okay, tengoklah apa feedback orang dalam tu, baru kau boleh beli. Jangan pakai beli-beli je. Okay, ataupun study dekat YouTube pun okay sebenarnya, tengok apa orang punya komen dan sebagainya. Okay, yang terakhir sekali aku rasa kenapa Nissan Almera ni kurang mendapat perhatian adalah kerana harganya yang relatif mahal untuk sedan segmen sedan segmen B import. Okay, sebabnya ia bermula pada 79 hingga 91 ribu. Dan aku dah cakap tadi, ianya adalah sebuah kereta pilihan yang ketiga untuk orang beli. Okay, untuk di Malaysia lah, dalam konteks Malaysia. Orang tak akan nak beli sedan segmen B, dia tak akan pilih Almera yang pertama. Dia mesti akan tengok City dulu. Okay, alamak City ni ada gini. Okay, dia pergi ke Vios. Okay, Vios macam gini. Baru dia akan fikir, okay, nak Almera ke nak ambil Mazda 2. Okay, Mazda 2 mahal. Okay lah, kita beli Almera. Dan dia pun cantik, bla bla bla. Baru dah dipositifkan balik diri dia untuk beli kereta tu. Berbanding dengan Almera dulu, tengok, oh tak cantik lah, baru pilih ke City. Tak, selalunya orang tak akan buat macam gitu. Okay, jadi disebabkan kau adalah orang pilihan ketiga, pula kau mahal pula. Okay, macam mana orang nak beli? Contohnya kau ada 3 orang awet. Okay, seorang ni hantarannya 10,000, yang seorang ni 9,000. Nombor 2, pilihan nombor 2 ni paling cantik 10,000. Yang kurang cantik dia letak harga 9,000. Okay, yang nombor 3 ni okey je, tapi dia minta 15,000. Okay, macam mana? Apa kau punya pilihan? Okay, jadi harganya relatif mahal lah pada aku untuk sebuah sedan segmen B yang bukan jadi pilihan. Okay, satu lagi aku rasa dia tak ada apa-apa tarikan. Okay, kalau aku boleh sebut yang ke-6 lah, tiada extra tarikan untuk orang beli Nissan ni. Okay, kau fikirkan apa kelebihan Nissan ni yang kau nak beli? Tak ada. Okay, sebab okay gini, kalau City, orang nampak dia punya kereta prestasi, menimbulkan image yang lebih orang pandang. Okay, kalau Vios, okay, orang akan anggap sebagai kereta ni tahan bawa pergi perang pun boleh ni. Okay, tak akan rosak. Okay, tak akan rosak, maksudnya sangat tahan lah. Okay, susah nak rosak senang cakap. Okay, dulu kenapa orang beli Almera? Kerana Almera ni murah. Itu kelebihan dia. Point dia terbesar dia adalah Almera ni kereta import segmen B yang paling murah. Jadi orang beli Almera. Tapi sekarang bila harganya dah mahal, dia dah tak ada apa-apa point untuk orang beli Almera ni. Kecuali kalau kau nak minta turbo. Okay, kecuali kalau kau nak minta turbo. Okay, kami suka turbo. Okay, jadi kalau kau pilih memang cari turbo, orang akan beli. Tapi last sekali kau akan fikir, turbo dengan 100 PS, baik aku beli NA dengan 121 PS pada Honda City. Okay, orang akan fikir macam itu balik. Last sekali, apa kelebihan Almera ni yang sampai kau nak beli? Sedangkan banyak lagi isu-isu lain yang korang kena fikirkan. Okay, jadi itu yang aku nak kongsi, apa sebab yang mungkin menyebabkan kenapa Almera ni kurang menarik minat orang. Okay, jadi itu je aku nak kongsi. Harap tak terlalu panjang dan harap tak terlalu membosankan. Jadi jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum, bye.